Pandangan peribadi saya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Disebabkan saya orang matematik, research saya domain dia adalah lebih kepada kuantiti nombor. Apa saja saya tukar kepada nombor. Nak ukur kasih sayang pun saya tukar kepada nombor. Adakah awak sayang pada saya? 1 atau 5? 5 sangat sayang, 1 tak sayang. Mana boleh ukur macam tu kan? So tapi kita tukar supaya dia boleh jadi ukur. Bila kita boleh diukur, bila apa saja kita ukur, dia adalah kuantitatif. Okey, dan bila kita buat research, dia ada proses banyak dia proses. Daripada problem statement sampailah proses yang terakhir sekali ialah interpretation report. Yang keenam adalah data preparation report. Dan kita SPSS akan terlibat dekat sini. Itu yang jadi masalah kepada pelajar. Bila dah hujung dah, bila dia buat SPSS, rupanya dia kena ubah research dia kepada problem statement. Bila dah stage 7 dengan 6 dan 7 ni baru dia fikir, oi saya kena ubahlah problem statement saya. Saya kena ubahlah research objektif saya kena ubahlah research method saya kena ubahlah saya punya population saya. So bila dah ubah atas, semua dia akan berubah. Jadi kalau tuan-tuan tahu awal apa nak perlu dibuat, senang. Kita tak payah backward. Okey, dan bila kita buat report, chapter 4 adalah chapter yang akan digunakan sepenuhnya SPSS. Okey, untuk dapat data chapter 5 discussion dengan conclusion tu tak ada masalah lah. Kita dah ada data semua sekali. So SPSS akan terlibat dekat chapter 4. So SPSS akan bantu kita. So saya tak boleh cerita detail ni sebab ini dalam kelas research method. Saya rasa you dah banyak kali dengar benda ni. Okey, dan bila kita buat research, selalunya akan ada 5 research objektif atau research question yang kita selalu keluarkan. Antara yang pertama sekali ialah kita nak tengok relationship. We want to study what is relationship between A and B, A campur B equal to the C. So that is we try to study about relationship. Itu yang kita buat research. SPSS boleh tunjuk. So daripada research objektif. Lepas tu yang kedua yang kita buat selalunya ialah kita nak tengok difference. Is there any difference between A and B? Is there any difference between group A and group B? We do a research. So we try to study a difference. So dan yang ketiga ialah we try to predict. Based on the data we collect, can we predict something? Can we make a model? Can we make the equation? So that is a prediction. Or we try to come up with a structure. So business model, whether the model kita design daripada literature review ada equivalent tak dengan Malaysia punya culture model? Model kat US sama tak ni? Kita test model, itu structure. Yang ni you akan belajar dengan detail dalam kelas PLS ataupun SAM. So tapi SPSS ni bila you nak guna SAM ke, you nak guna PLS ke, you kena guna SPSS dulu. Sebab data dalam PLS, data dalam AMOS, you akan guna data daripada SPSS. So SPSS tu you kena pandai sikit macam mana cara nak makin data. Okay, dan ataupun yang kelima adalah more higher is the time cost of the event we try to study. So ini adalah antara benda yang kita tengoklah dalam research kita. Okay, so kalau kita dah tahu, kita dah clear apa kita nak cari, senang. Yang jadi isu kepada kita, antara kebanyakan pelajar datang jumpa saya, dia bawa survey form dia bawa data dia tanya, Major, saya nak analyse data saya. Saya akan tanya dia soalan yang pertama, you nak apa? Saya pun tak tahu saya nak apa. Okey, tak apa. Mesti you buat research, you dah collect data, mesti you cari apa? Saya pun tak clear saya cari apa. Bila ada soalan macam tu, saya dah susah hati. Saya kata tak apa, ada research objektif tak? Ada. Dia tunjuk dekat saya. Dan dia research objektif ada research question tak? Ada. Dan dia research question, apa yang awak nak jawapan dia? So daripada situ saya kata, ada research hypothesis tak? Dia kata macam ada, macam tak ada. So saya cuba bantu dia keluar research hypothesis. Bila keluar research hypothesis, kita tahulah apa yang dia nak. Atau research objektif kita tahu. So yang tu saya tak nak tunjuk. Saya akan tunjuk hari ini macam mana kita nak guna SPSS untuk membantu untuk test hypothesis. Sebab setiap research mesti ada hypothesis. Paling tidak pun setiap research mesti ada research question. Kalau siapa tak ada research question, bukan research. Sebab kita tahu apa you nak. Kan? Okey, so apa yang statistik terlibat dekat sini, SPSS terlibat dekat sini ialah we have a data, we push our data to the or we key in our data to the SPSS, and SPSS or whatever statistical tool, we try to come up with the outcome.
ataupun output. Output dia yang kita akan dapat daripada data masuk kepada SPS, masuk kepada statistical process, kita akan dapat dua benda, iaitu descriptive outcome ataupun inferential outcome, ataupun dalam bahasa lainnya kita namakan sebagai descriptive statistik ataupun inferential statistik. Untuk apa? Kita tukar data kita kepada meaningful information. Daripada data yang awak collect itu, awak boleh dapat maklumat sesuatu untuk buat apa? Keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk menjawab kita punya research question. Sama ada kita setuju dengan research question ataupun tak setuju dengan research question. Okey, so dekat sinilah baru SPSS terlibat. SPSS terlibat iaitu SPSS ni adalah tools untuk kita analyse data. Boleh? Adakah saya cakap terlampau laju? Boleh? Okey. Dan bila saya katakan tadi statistik itu ada dua, satu descriptive statistik, yang kedua adalah inferential statistik. Apa itu descriptive statistik? Sekiranya research awak hanya perlu dapatkan nilai mean, nilai purata, berapa peratus lelaki, berapa peratus wanita, berapa peratus setuju, berapa peratus tak setuju, secara puratanya setuju, semua itu adalah descriptive statistik saja. You table out apa yang kita namakan sebagai, kita table up kita punya fenomena saja, research kita. So kita akan cari nilai mean, median, mode, quartile, everything, dan kita tukar kepada. So ada dua bentuk kita nak describe our data, secara numerical ataupun secara graphical. Kita buat. So kalau research kita objektif dia sampai takat tu saja cukup. So sebagai contohnya adalah saya buat macam ni lah. So this is one of my findings. I do a research. I just want to compare between the groups, problem based learning, traditional group, whatsoever. Saya ada 3 group. Saya cuma nak tengok nilai mean saja dan nilai standard deviation saja. So saya tak buat benda-benda lain. So research saya takat ini saja. Ini adalah descriptive statistik. So saya menulis discussion saya based kepada nilai mean saja. Tetapi kalau saya ada hipotesis dan saya nak test hipotesis itu, kita namakan inferential statistik. Macam mana kita nak buat cara inferential statistik? Ialah kita kena cari sampel. Kita ada population. Contohnya saya buat research pasal pelajar-pelajar postgrad di Lembah Kelang. So I have to identify how many postgrad students in the Kelang Valley. Berapa puluh ribu. Daripada situ saya kena cari statistical tool ataupun sampel dia berapa. Dan daripada sampel ini saya dah ada hipotesis apa yang saya nak. Dan apa yang terlibat ini adalah kita punya research. Research kita adalah dalam sampel sahaja. Dan ada formula dia, ada teknik dia untuk mendapatkan data. So, dan apa yang kita buat ialah kita cuba test hipotesis kita ataupun kita cuba test research question kita. Sebab daripada research question, we come up with the research hypothesis. Contohnya research hypothesis, saya nak tengok ada beza tak antara pelajar lelaki dengan pelajar wanita in terms of stress when they registered as a student, postgrad student. So, contohnya hipotesis tidak terdapat perbezaan di antara pelajar lelaki dengan pelajar wanita dari segi stres. So beza stres. So stres itu adalah variable saya pelajar lelaki. So itu adalah hipotesis saya. Saya test sampel, saya betul ada stres. Oh tak ada stres. So itulah hipotesis testing. Okay, dan apa yang kita buat ialah untuk test hipotesis kita, itulah kita akan gunakan statistical tools. Iaitu sama ada kita akan guna t-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA. So kalau you baca artikel, kalau you guna perkataan t-test, ANOVA, whatsoever, sebenarnya dia test hipotesis tu menggunakan t-test, ANOVA. So t-test, ANOVA, MANOVA, Pearson, semua tu dia ada ciri-ciri dia. Kalau research question awak macam ni, hipotesis macam ni, kena guna t-test. Kalau nature awak, hipotesis awak macam ni, kena guna ANOVA. So hypothesis dan research question awak yang bukan sama ada nak guna ANOVA, t-test, Pearson, whatsoever. So kita tak boleh main pilih suka hati, So dia ada sebab dia. Okey, ataupun kita guna jenis statistik yang kedua, iaitu kita namakan sebagai non-parametric. Dia ada dua pula. Katalah kita dah collect data, kita buat normality test. So daripada research hypothesis, kita tahu okey, nature of the research hypothesis saya kena guna t-test. Tapi sebelum guna t-test, dia ada syarat dia. Syarat dia adalah data mesti bell curve ataupun normal curve. So saya buat normality test. Normality test kata tak lepas. Mana data saya tak normal, data saya sengit, skewed to the left or skewed to the right. Saya tak boleh guna yang parametric, saya guna non-parametric. So itu sebab apa dalam kelas saya hari ini, saya tunjukkan normality test. So normality test adalah junction, we want to identify whether we are parametric or non-parametric.
Okay, ada student, dia buat normality test semua tak normal. Dia dah panik. Macam mana nak buat? Dan ini dia kata saya tak faham. Dan saya nak juga guna t-test. Statistik ni dia baik je. So data walaupun tak normal, kita boleh paksa dia jadi normal. Kita buat data transformation. We do a data transformation. So from the non-normal data to be a normal data, ataupun from the non-bad curve, kita boleh jadikan dia, kita paksa dia. Bila kita paksa dia bertukar menjadi normal, maka kita boleh guna dia. Tapi bila kita tak paksa pun, masih tak normal, kita tak boleh buat. So kita akan buat. So antara soalan-soalan yang setengah-setengah bila pergi Viva, dia saja nak kacau candidate kan. Dia tanya, oh awak buat ANOVA ya, awak test. Awak buat normality test tak? Bila dia tanya normality, dia saja tanya. Tiba-tiba student tu panik kan. Dia klip mata dia. Dia seolah-olah dia tak tahu dengar apa pasal normality test. Terus dia kata saya tak buat. Bila tak buat saja, semua test yang awak buat ini dikonsiderkan sebagai invalid. So dia kata boleh tak awak revive? Lagi panik kan. Bila revive maknanya kena resubmit. So penat lagi tu. So at least you know the concept. You know the concept. Okay, itu yang akan kita buat. So hypothesis testing tu. Okay, so antaranya ialah bila saya buat, contohnya ialah saya buat adalah t-test. So dia akan keluar outcome lain sikit. So nanti dalam kelas SPSS saya, so kelas SPSS saya ada dalam 5 Januari nanti ada satu kelas dengan FSW. So saya akan tunjuk bila kita dapat table macam ni, macam mana nak baca dia. Itu satu isu bagi student juga. Dapat outcome SPSS, banyak sangat nombor, mana satu nak interpret, apa saya nak tulis, apa nombor yang saya tulis. So ini adalah t-test, so kita akan dapat. Sebenarnya kita akan tengok dua tempat je. Kita tengok dah tahu dah, okey tak normal, significant tak significant. Okey, so itu yang akan kita buat. Dan apabila kita analyze data macam saya cakap tadi lah, so we have to make sure that we know what we want and which level we are. Our analyze data which level. Kalau data kita cuma kita nak tengok frekuensi saja, kita nak tengok basic statistik saja, berapa mean, berapa standard deviation, berapa peratus suka tak suka, kita cuma first level analyze saja. Tapi bila kita masuk second level, untuk student master, untuk student PhD, selalunya dia tak akan berhenti dekat level 1. Dia mesti nak masuk level 2. Level 2 antara benda yang kita compare sesuatu, kita bandingkan sesuatu. Compare ni adalah kita tengok t-test, relationship, kita tengok correlation ataupun regression. Lebih canggih lagi, kita akan pergi kepada third level, kita gunakan multivariate analysis. Maknanya kita akan tengok A campur B campur C campur D mempengaruhi P tak? Cuma kalau kita tengok correlation, A mempengaruhi B tak? B mempengaruhi C tak? Kita tengok one to one. Tapi kalau many to one, mana kita akan guna multilinear regression. So SPSS boleh bantu awak. So inilah level-level statistik yang buat. So kita akan detail dalam kelas. So ini adalah statistik tu yang biasa kita guna lah, ikut level kita kelas tadi. It's okay. Boleh saya terus lagi tak? Sebab dah rehat tadi kan, dia dah kosongkan balik otak dia tu, isi apa yang saya cakap. Okay, Crucial Wali, t-test, Van-Wisney regression, saya akan tunjuk sikit. Okay, dan di mana SPSS itu bekerja? SPSS akan bekerja di tengah-tengah ni. So, bila kita dah tahu lah, katakan bila kita tahu research objektif, kita tahu research hypothesis kita tahu saya nak guna t-test, saya nak guna ANOVA, saya nak guna chi-square, saya nak guna correlation, saya nak guna Pearson. Regression, saya nak simple linear regression saja. Multivariate, saya nak guna sikit satu multivariate. So, kita dah tahu semua apa kita nak. Jadi sebelum kita boleh buat ini, kita kena masukkan data ke SPSS. Dan SPSS ialah machine. Kita kena define data apa yang kita kena masuk dahulu. We have to define the variable. That's why we need to know, we need to really know about our variable. When we do a research, we know what is the variable we have. We have IV, independent variable. We know DV, dependent variable. So kita masukkan data. Sebelum kita boleh analyze, kita kena buat 3 proses yang biasa kita buat. Iaitu kita akan buat data transformation. Apa itu data transformation? Kita kena kira, kalau kita perlu kira nilai mean, kita perlu kira nilai. Nanti saya akan tunjuk contoh. Dan kita kena buat normality test, kita buat reliability test. So kita buat proses ni. Okey, yang ni sebenarnya kita boleh buat dalam tempoh 1 malam saja. Yang belakang. Tapi yang ni 1, 2, 3 ini kadang-kadang berbulan. 1 minggu, saya rasa memang tak sempat siap. Sekiranya data awak banyak, variable awak banyak.
Sebab awak kena buat, awak kena delete, awak kena transform, awak kena clean, awak kena campur, kena tolak, kena bagi, everything. So yang ni yang student memang paling tak suka lah. Okay, so bila kat sini senang je. Kalau kita guna syntax editor, saya tunjuk. Untuk buat yang sebelah ni, kita klik satu button, dia analyze everything for us. Now we can analyze anything for us. Okay, so apa yang selalunya kita buat ialah bila kita analyze data, kita akan ada 6 step, 6 proses. 6 proses So step-step ini kita akan buat dalam SPSS lah. Dalam kelas saya buat guna step ni. Step yang pertama, kita akan buat dulu data define variable. We have to enter our data. Siap, everything. Ini adalah clerical works. Clerical works. Kalau student saya, dia kata dia upah orang untuk key data. Saya kata okay, no problem. Sebab itu clerical work, dia tak ada master. Dia part-time student. Tetapi bila masuk dekat bawah ini, bukan lagi clerical works, your works. So dia kena buat lah, dia kena tahu analyze data, everything. So dia masuk data, run frequency, data editing, data transformation, everything semua kita kena buat. So saya akan tunjuk satu-satu dan saya akan tunjuk beberapa step nanti dalam ni. Dan saya tak akan mampu untuk cerita awak keseluruhan step ini dalam tempoh 1 jam. Impossible. Ini adalah introduction, at least you know what is SPSS. And you know, oh saya tak perlu SPSS. Ataupun you feel that I need SPSS. Walaupun awak nak guna STEM ke, awak nak guna PLS ke, awak nak guna AMOS ke, PLS ke, SPSS awak kena tahu. Sebab kalau tak tahu SPSS, awak tak boleh guna dia orang tu. Sebab data kena melalui kat sini dulu. Tapi SPSS ni okey, you key in data dalam Excel pun dia boleh import ke SPSS. You boleh copy paste. Okey, so apa itu SPSS? Okey, SPSS rupa dia macam ni lah. Ada yang dah biasa tengok, ada yang dah memang guna berkali-kali, cuma tak ingat je. Dah lama dah guna. So SPSS rupa dia sama macam Excel. Siapa dah terror Excel, memang terror SPSS. So bagi saya lah peribadi, saya suka SPSS sebab dia very user friendly. Bagi saya lah, saya dah cuba software-software lain. Tapi SPSS bagi saya senang lah. Bagi saya, ada orang dia suka software lain. Saya dah cuba SAS, saya dah cuba open source software. Adalah limitation dia. Okay, so what is SPSS? So asal-asal dia, apa itu SPSS? Sebenarnya adalah statistical package for the social science. Version 1 sampai version 17 tahun 2009. Owner yang developer ni dia jual pada IBM beli. Bila IBM beli, nama tu tak boleh pakai SPSS lagi in term of copyright. IBM tukar kepada nama baru, Predictive Analytics Software, PASW. Bila dia tukar nama saja, dia punya utilization ataupun penggunaan dia tu memang very low. Lepas tu SPSS tukar, IBM tukar balik IBM SPSS. Mula Oktober 2010 dia tukar sampailah sekarang ini version 25. Version 25. So the most popular and simple instruction. Antara keperluan kita sebagai postgrad ialah kita kena hantar paper, betul? Ada certain paper, ada certain journal, dia very clear suruh kita analyze data pakai SPSS. Dia return balik, dia review, please analyze data using SPSS. Adalah certain orang datang jumpa saya kata, if ada juga. Bagi saya, kalau kita dah ada software lain, yang penting adalah statistical outcome tu. Tapi dia suruh guna SPSS. Dia orang pun terpaksa lah belajar. Dia ajarlah sekejap, tune balik Okey, inilah dia punya portal sekarang ni lah. So kita boleh cuba, kita boleh download, kita boleh cuba software free selama 14 hari. So dia bagi full package, you boleh guna. Tetapi selepas 14 hari, you nak guna dah tak boleh. You uninstall, you download, nak cuba lagi 14 hari dia tak boleh. Dia kata komputer awak pernah guna, tak boleh guna. So terpaksa beli komputer baru. Jangan buat macam tu. So gunalah, tak ada masalah. Tapi dan saya bukan agent SPSS Saya tak jual. Ada yang sudah email kat saya, ada tak package pun saya tak ada. So selalunya universiti adalah peruntukan macam UiTM. Kalau saya tak silap, every student dia bagi dibenarkan untuk install. Saya tak tahu lah. Every university dia ada different policy. Macam dekat universiti saya, SPSS cuma boleh guna dalam kampus saja. So kalau kat rumah dah tak boleh guna. Kan? Okay, so inilah SPSS. Inilah rupa dia. Jadi kita akan pergi kepada step yang pertama. Dan window SPSS ini dia ada, kita berkenalan sikit dengan SPSS. So
So ada 3 window utama yang kita akan guna. So dia akan window dia akan buka window baru. So window yang pertama ialah data editor. Window kedua yang kita guna ialah output viewer. Dan window yang ketiga jarang-jarang as a student guna, iaitu syntax editor. Yang selalu guna syntax editor ialah memorial researcher. Sebab apa yang kita buat, saya sebagai researcher, saya akan buat try run, pilot test. Pilot test ini, apa saja analisis yang saya nak buat sama saja dengan real research, cuma bilangan data saja. Jadi apa yang saya buat, every step yang saya buat itu dia akan keluar coding dia, saya akan simpan. So bila saya dapat data betul, saya cuma klik satu button hijau saja, satu malam siap untuk saya. Okay, ya. So tapi dalam kelas saya tak ajar, saya tak editor ni. Sebab dia kena buka sana, buka sini. Kita ajar benda yang senang-senang. Yang penting kita dapat outcome yang kita nak. So saya akan fokus kepada 2 window saja. Window yang pertama ialah data editor. Di sinilah tempat kita key in data, tempat kita delete data, tempat kita define data. So dia akan ada, so this is a spreadsheet. We have to define, enter, editing and display our data. And so dia punya .sav, kalau jumpa dalam internet apa-apa, kalau .sav itulah data SPSS. Data dan dekat dan window yang kedua yang akan kita guna bila kita guna SPSS ialah window kita panggil output viewer. Apa saja kita run, dia akan keluar kat sini. Dekat sini dia akan tunjuk output, error, everything. So bagus dia ialah outcome dia tak kacau file data. Sebab bila dia buka macam ni, kita nak pergi kepada data, selalunya student pakar merah. Dia pula jadi main pakar tekan yes je. Dia dah key in data dah dekat 5 jam dah. Dia tekan je pangkah, yes, tengok semua tutup. Lupa save. Bila lupa save, dia akan sengsara selama seminggu. Ataupun masuk hospital dalam TV. Student postgrad ni selalunya dia dah berumur kan. So guys, keluar dari waktu hidung lah, mata jadi tak nampak lah, hitam lah. Nak pergi, contoh UPM kan ada rabak tu kan. Sampai kat pintu besar tu, dia keliling 5 kali. Nak masuk tak nak, nak jumpa tak supervisor, nak tak nak. Sampai yang kelima tak payah, keluar balik. Itu berlaku kat saya. Sebab PhD kan, pergi kan nak jumpa tak supervisor lagi. Jumpa tak nak. Patah balik, pergi minum dulu. Lepas tu datang balik, jumpa supervisor 2 minit je, macam-macam idea dapat. Kita stres kan. Okay, so result of the data analysis, data indicator. Dan ini yang saya kata tadi, syntax editor. So syntax editor ini, bila kita simpan semua coding-coding yang dia ada ni, kita simpan sebab kita dapat masa pilot. Kita dapat data betul, kita cuma tekan button hijau ni. Tekan button hijau je, semua apa yang kita nak dah siap. Dia akan keluarkan semua table-table yang kita nak tadi ni, dah siap. Apa kita buat, esoknya pagi copy je. Copy paste. Dan table-table pun kita dah siap dah. Kalau student saya suruh dia buat dummy table. Dia siapkan dia punya questionnaire, dia punya research hypothesis, setiap research hypothesis dah siap dah table. Kalau ni adalah ANOVA table, saya dah kosong kan. Table-table kosong dah siap dah dalam chapter 4 tu. Cuma bila dapat data, isikan saja. Senang, cepat sikit Okey, so kita akan buat macam ni. Dan inilah. Dan di tempat syntax ataupun window data editor ini dia ada 2 sheet. Iaitu satu dinamakan data view, yang kedua kita namakan sebagai variable view. Apa guna data view? Tempat kita key in data, tempat kita delete data. Untuk variable view ialah tempat kita define variable kita. So apa yang kita perlu define? Ada 11 benda yang kita kena define. So setiap satu ni kita kena define. So kita define nama, apa variable yang kita nak pakai, apa nama variable ataupun kolom yang kita nak wujudkan. Bahasa mudah dia kolom. Tapi kalau bahasa yang research kita guna variable. Okey, lepas tu apa jenis kolom tu, data apa yang kita masukkan, data number ke, data string ke, data tag ke, data times ke, dan white, decimal, label, missing value, column value, elements value. So saya rasa saya tak perlu cerita detail je. So dalam kelas SPSS saya cerita je. Sebab you akan guna ni. You nak guna PLS ke, you guna ni. You nak guna Amos ke, you guna ni. Okay, so kita dah siap define, kita akan siaplah data kita macam ni. So saya dah define, ini nama kolom-kolom yang saya akan wujudkan. Ataupun dalam bahasa ni kita namakan sebagai variable.
So, ini adalah apakah data yang saya masukkan. Kalau data numerik, numerik. Selalunya quantitative data, semua data nombor. Gender ke, you datang daripada mana ke, your hometown ke, semua kita tukar kepada nombor. Sebab SPSS, bila kita tak letak nombor, dia tak boleh nak analyze. Sebab SPSS cuma kenal nombor saja. So, semua kita kena convert. Okay. So, ini adalah label. So, saya suka guna yang pendek-pendek je. Dan ini adalah value-value kita kena define. So, bila dah siap, ini adalah data-data yang saya ada. Semua data saya dah jadikan pada nombor. So, bila data nombor dah siap. So, siap macam ni. So, perkara yang paling penting sekali ialah yang pelajar kena buat, tekan save. Tekan save. Yang tu saya cukup ingatkan sebab saya dah mengalami ni. Memang seminggu tak buka komputer. Stres seminggu. Okay, so define, dia akan tengok macam mana cara nak buat. Okay, ini adalah research. Bila research, mesti ada research framework. Kenapa saya tunjuk ni ialah ada student, bila saya tanya apa Bible awak, apa IVDB, dia tak tahu. Saya kata macam mana, data dah ada, tapi apa IVDB dia pun tak faham lagi. Student master, saya kata macam pelik je. So, setiap research kita ada research framework. Contohnya adalah saya ada research framework macam ni. Ini adalah kategori sebagai IV, ini adalah kategori sebagai DV, iaitu kita nak tengok pada quality works of work, quality works life. So, saya nak tengok general well-being, everything. So, daripada research, macam mana saya nak dapatkan research saya guna questionnaire. Satu muka surat. So, dalam kelas SPSS saya akan buat dummy exercise. Saya akan tunjuk questionnaire ni. So, saya akan bagi, dia kena tick. So, you key in data, everything kat sini. So, kita analyze based on kita punya experience. Sebab apa? Majority research, bila melibatkan quantitative, you akan guna questionnaire. Betul? Jarang sangat, you akan dapat data daripada database. Ada setengah research, dia dapat data daripada database. Direct. Tapi kalau guna questionnaire, dan majoritinya guna questionnaire, kita tunjuk questionnaire. So, kita akan ada. So, domain-domain yang kita nak ukur. Ataupun, variable-variable yang saya nak ukur. Okay, ada soalan tak dekat tu? Okay, teruskanlah. Okay, ni contoh. Apa yang saya nak ukur untuk research saya ni ialah I want to investigate whether demographic, general well-being, job career satisfaction, control of work, working condition are related to the quality works of life amongst ABC company staff at the Kelantan. So, daripada apa yang saya nak buat ini, saya dah tahu siapa populasi saya. Sebab saya tak buat sini ABC Company at Malaysia. Saya kata situ at Malaysia, tapi data saya cuma cari dekat Klang Valley je. So, dekat situ dah salah dah. Population kita satu Malaysia, kita cuma dapat data dekat Kelang. Salah. Kita dah bias. Jadi kalau itu kita kena narrow down. Kita kena bagi kita punya limitation of the research. Senang. So, saya kecilkan population saya kecilkan saya punya sampel. Sebab sampel yang paling kecil ialah kalau awak ada population lebih daripada 1 juta mengikut Kaci Morgan, awak kena cari data paling kecil ialah 384 sampel. So, paling cantik cari 500. So, kalau awak dapat sampling 500, memang cantik dah tu. Sebab awak ada margin untuk awak delete. Sebab bila kita bagi survey, ada tak responden kita dia jawab semua 5? Dia jawab je 5. Ataupun dia buat pattern daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri. SPSS boleh detect sama ada questionnaire tu boleh guna ke tak boleh guna. So, yang ni kita tak. Yeah. Okay, so bila kita nak define apa yang kita perlu buat ialah dalam kelas SPSS saya akan tunjukkan survey form. Inilah survey form dan semua orang akan guna format yang sama saya rasa. Okay, daripada sini apa yang kita perlu buat ialah kita kena buat satu benda, iaitu kita namakan sebagai data coding. So, setiap items yang ada dalam questionnaire kita kena buat coding. Contoh coding yang saya buat ialah macam ni lah. So, apakah variable ataupun kolom yang saya nak createkan? Untuk item nombor 1 ni adalah, nombor 1 selalunya apa yang saya sarankan kepada student, setiap questionnaire kita mesti ada Unix ID. Sebab kalau kita tak bagi Unix ID every hard copy questionnaire kita, kalau kita dapati error, kita nak cari, katalah awak dah ada 1000 data, takkan awak nak check satu-satu. So, kalau ada Unix ID, senang. Oh, ini ID 5. Nanti saya akan tunjuk kenapa kita perlukan Unix ID. Okay, lepas tu saya gunakan bahagian A, question number 1, A represent age. Saya guna A sebab kecil je. Dan apa label? Untuk gender, kita ada value male 0, 1 for the female.
dan apa skill measurement yang saya nak guna, ini pun kita kena tahu jugalah. So dalam research kita akan ada 3 skill utama yang kita guna dalam SPSS, iaitu nominal data, ordinal data dengan skill. Tapi sebenarnya research akan ada 4 skill: nominal data, ordinal data, ratio data, interval data. Tapi SPSS, interval dengan ratio dia akan jadikan satu saja. Sebab kadang-kadang student confuse interval ke ratio. Benda tu senang aja kita nak tahu, interval atau ratio. Data yang kita collect tu datang daripada kita masa betul-betul dapat data nombor ke data bukan nombor. Kalau memang kita dapat itu nombor, dia terus skill. Tapi kalau kita collect data tu kita itu adalah data bukan nombor. Contohnya gender. Data yang kita dapat bukan nombor, male atau female. Itu confirm dia sama ada nominal atau ordinal. Ataupun job kategori, ataupun job income. So ada beza antara nominal dengan ordinal. Okay, so kita dah buat semua coding. Ini adalah Likert skill yang saya guna. So saya guna skill juga sebab data yang saya key adalah data nombor original dia. Okay, dan dalam survey form yang bagus, ada juga negative item. Contohnya dalam kelas saya tunjuk satu item, saya letak negative item. Sebab kita nak detect sama ada responden saya tu baca ke tak. Kalau responden tu tak baca, confirm dia kawan kita. Kita bagi survey form, dia kata, aku tolong kau, aku bagi semua bagus. Dia pun jawab semua 5. Sedangkan dia tak membantu kita langsung. Sebab yang soalan negatif ni unhappy, patut dia jawab 1 lah. Yang bawah tu happy, dia jawab 5. Ini unhappy pun 5, happy pun 5. Mana satu ni? So kita tahu dia tak baca, tak segitu. Itu memang akan berlaku. 2.5% selalunya data kita kena buang. Itu normal. Okay, so kita akan buat, kita dah siap ni. Ini adalah kita dah define, inilah antara lagi data. So bila saya dah buat coding macam ni. Semua coding ni, saya define dekat sini. Saya akan, apa yang nama yang saya nak buat, apa label, apa value, apa skill yang kita nak buat. Yang ni settle untuk visual saja. Dah siap define, okay. Itu sebab apa? Sebelum kita collect data pun, kita dah boleh define dah. Apa kita dah ada SPSS tu, kita dah boleh define siap-siap dah. Ataupun kalau kita ni, so bila kita dah buat, kita dah ada dah nama tadi. Dia dah klik untuk kita, dan ini data kita dah klik. So antara benda yang saya selalu buat ialah saya akan bagikan format file Excel pada kawan saya untuk tolong key in. Selalunya saya akan ubah RM1 satu data. As a researcher kita ada fund kan. Kita boleh ubah lah. Okay, siapa nak key in data? Satu questionnaire tu bagi RM1. Satu malam siap RM1. Dia dapat RM1. Esok bagi RM1. Seronok dia. Tanya lagi, ada lagi tak data? Selalu student nak minta. Okay, so dia key in data, so siap. Okay, macam saya cakap tadi, ada key in ni 1000 data, lupa nak save. Berlaku kat saya saya nak jawab telefon je. Saya nak jawab telefon, saya sepak kabel, putus. Saya bukan guna desktop, saya guna desktop. Nak pergi jawab telefon, saya sepak kabel, datang balik, gelap. Tutup komputer, tak buka seminggu. Itu berlaku. Bangun je, jadikan habit tekan button disket. Jadikan habit data. Okay, so kita save. So SPSS itulah kita nak save kat mana. Kita dah save, dah siap. Siap step yang pertama. Sekejap lagi kan? Baru 15 minit dah siap. Dah siap key in data. Cuba you bayangkan, you ada survey form. You gunakan survey form you 15 muka surat. Size 10. Satu page ada 20 item. Berapa ribu nak kena key in? So contoh kita lah pengalaman bila kita dapat survey form orang kan. Kita tengok yang pertama sekali ialah berapa muka surat. Dalam muka surat tu banyak, kertas A4 dia lipat 2 lagi, kita buka kecil je nak jawab. Kalau macam saya ni terpaksa buka spek lah tengok. So itu pun ada dia punya method jugalah nak buat survey form. So best practices kata kita kena buat size font, jangan font yang fancy. Kalau boleh size font kena 12. Sebab secara normalnya 12. Bila orang baca tu tidak mendatangkan masalah pada dia. Bila tak datangkan masalah, kita akan dapat data yang betul lah. Okay, so step yang kedua, yang sebelum kita run everything, data analysis, kita kena run frekuensi dengan data editing. Kenapa kita kena run?
Kenapa kita kena run? We want to get better feel about our data. We want to check whether we have a type error or not. Ada tak possible masa kita key in data, sebab kita tengok kertas kita key in 312, 312. Kadang-kadang kita nak tekan 1 sebelah tu 3, kita tekan 13 pada satu tempat. Jadi data tu sepatutnya maximum value 5, minimum value 1, tapi dah ada 13. Takkan kita nak check line by line, kita ada 1000 data. Bagi komputer check kamu. Kita check untuk kita Okay, so apa yang kita boleh buat ialah untuk kita check, kita run frequency. Iaitu apa kita buat ialah kita klik dekat analyze, kita klik dekat descriptive statistik, kita klik dekat descriptive. Bila descriptive, kita akan masukkan semua kolom ataupun variable yang kita ada, item yang kita dah masuk. So kecuali ID lah. So apa yang kita buat ialah kita klik dekat option. Selalunya saya akan tickkan minimum and maximum value. Min pun kadang-kadang saya tak tick. Sebab setiap data yang kita key in ini, kita tahu tak nilai minimum dengan maksimum dia? Kita dah tahu dah. Contohnya gender, kita cuma data 0 dan 1 je. Contohnya job category, kalau dalam survey form tu kita ada 5, kita ada 1, maksimum 5. Legal skill 1 dan 5, kita dah ada dah setiap data maksimum minimum. So bila kita buat tu, kita run, kita akan dapat outcome macam ni. Contohnya, bila saya run, saya dapat outcome ni, saya besarkan. Agak-agak kalau orang tengok ada tak kesilapan typing saya? Buat perhatikan atas sekali kan. Sebab age yang data yang saya collect ialah real age, iaitu data umur betul. Takkanlah orang 4 tahun pun masuk survey form saya kan? Ataupun takkan orang 410 pun masuk survey form saya. Oh, ada something wrong dengan kolom age. Mana ada saya salah key in. Ataupun saya tengok dekat I'm satisfied with my life. Sebab apa? Value, the highest value for the every legal skill saya ialah 5, sekarang 43. So saya kata, oh ada 2. So apa yang saya buat ialah saya pergi dekat SPSS, saya pergi dekat kolom age ni, saya sort dia. Saya pergi dekat data, pergi dekat sort case. Bila saya sort, dia akan keluarkan balik. Dan kolom yang pertama ni adalah kolom ID. So jadi apa yang saya tengok ialah 4. Okey, ni salah ID nombor 9. Maknanya questionnaire nombor 9. Saya pergi tengok hard copy. Bila saya check, okey nombor 9 dan 4 nombor 9 saya check, okey benarnya bukan 4, 40 umurnya. Saya betulkan. Ataupun so 40 ataupun yang 4 ni bukannya 410, rupanya umur dia 41. Saya betulkan. Okey, so bila saya dah betulkan, itu yang saya kata tadi, kita dah boleh run, kita dah boleh edit. Kita pergi balik kat data, kita betulkan. So dah siap stage yang ke 1, 2, 3, 4. Okay, kita akan masuk stage yang keempat, iaitu stage data transformation. Data transformation ni ialah kita nak kira. Sebagai contoh, kita nak compute mean. Itu dinamakan sebagai data transformation. Okey, dan data transformation yang selalu digunakan untuk belajar ada 2, iaitu compute dengan read code. Ada benda yang kita kena record dalam kita punya analyze. Nanti kalau datang kelas SPSS saya satu hari, dia akan belajar semua macam mana nak compute, macam mana nak record. So saya tunjuk contoh. Contoh dia adalah saya nak kira compute. Contohnya dalam survey form saya tadi, saya ada berapa item untuk ukur job satisfaction. Ada 4 item. So saya tak analyze item by item, saya nak tengok domain dia tu. Jadi saya kena kira nilai mean. Responden 1 jawab 3, responden 2 jawab 2, 3. So saya nak tengok apakah mean bagi JWP. So saya kena guna. So contohnya saya nak guna mean job satisfaction mean. So inilah dia punya sintak. So dia ada sintak dia. Kalau SPSS dan kalau Excel senang je. Contohnya ni job satisfaction. Ini item-item yang saya nak measure. So 4 item ini dia mengukur benda yang ke atas. Sebab saya nak ukur job satisfaction satu soalan tak boleh. Kenapa kita kena guna 4? Sebab saya selalu guna dalam kelas saya ialah macam mana saya nak ukur sayang. Takkan kita kata awak sayang kat saya tak? 1, 5. Jadi kita akan tanya soalan-soalan yang menunjukkan dia sayang kat kita. Apakah perasaan anda bila saya berjalan-jalan dengan wanita lain? 1 sangat suka, 1 sangat tak suka, 5 sangat suka. So kalau dia sayang kat kita, dia akan jawab apa? Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apa perasaan anda bila saya mengajak anda pergi candlelight dinner? Itu kan semua item-item yang nak mengukur sayang. So kita buat 5. So daripada jawapan dia tu, kita tengok secara purata ataupun skor dia, oh memang dia sayang kat saya. Kita panggil intangible dengan tangible punya skill.
Boleh kan? Okey, so kita buat so contoh min macam ni. So inilah, kalau dalam Excel apa yang kita perlu buat, senang aja. Kita klikkan satu kolom kat sini, kita equal average, kita boleh dapat terus nilai min. Tapi SPSS tak boleh buat macam tu. SPSS you kena guna button-button dia kat atas sikit. Tapi senang aja. So apa yang kita perlu buat ialah, saya klik dekat transform, saya klik dekat compute, so dia akan keluar pop-up box macam ni. Dan saya akan buat min, saya nak wujudkan min, dan ini adalah syntax dia. Syntax dia pun kita boleh check dekat sini, macam mana nak cara nak tulis. So kita dah buat syntax dia, kita klik OK. So kita akan dapat satu kolom baru. Saya tak perlu kira pun. So saya dah kira. Jadi dalam output viewer nanti dia akan tunjukkan macam mana tu. Jadi saya simpan dia tu. Bila saya dapat data betul nanti, saya highlight saja, saya klik button hijau aja, dia akan klikkan semua kolom ataupun calculation yang saya perlukan. Jadi apa yang saya buat ialah, sebelum saya analyze data saya masukkan data je. Data data yang saya nak. Semua calculation yang selepas yang saya nak ini, so saya kena buat, betul kan? So itu saya kata, nak analyze data sekejap je. Klik button, akan buat. Boleh? So siap untuk ni, so saya akan clear. So saya klik banyaklah kolom. Tadi data saya cuma ada satu, sampai tekan ni je, so dia klik semua. So min untuk career, min untuk just satisfaction, quality work of life, everything. Boleh? Dah siap yang ni, kita akan masuk. Okey, satu lagi ialah kita kena buat data transformation juga, ialah saya nak recode. Contohnya age ni, saya collect data ialah real age. Tapi masa saya nak report, saya nak beritahu ada berapa peratus pelajar bawah 20, ada berapa pelajar antara 21 hingga 30, ada berapa pelajar antara 31 ke 40, apa pelajar. So kita kena recode. Jadi kita tak perlu lagi in satu-satu, kita bagi komputer buat. Ataupun you nak classifykan based pada min. Jadi yang kita kira ni, kita nak tahu sama ada dia adalah low ataupun moderate ataupun high. Itu pun bergantung pada literature review. Maknanya in term of quality works of life ni, kalau dia dapat min 3.6, dia kategori apa? So contoh kat sini, kalau dia dapat 3.6, dia adalah kategori moderate. So macam mana saya nak classify ni? Saya boleh bagi SPSS sebab untuk saya. So kita dapat ni, contoh min, saya nak categorize ni. So apa yang saya buat ialah, saya pergi dekat data transform, saya recode. Ada dua cara recode. Satu recode, saya replace the existing value. Itu adalah bad practice. Mana kita delete data yang kita dah key in. Kita cuma, apa yang kita buat ialah, seolah-olah kita createkan satu code baru, satu kolom baru yang nak represent umur ni adalah umur kategori berapa? 1, 2, 3. Okay, so saya buat itu, saya akan record. Saya klik old as new value, change. So dekat sini ada syntax dia. Nanti kita akan belajar secara detail macam mana nak buat syntax dia. Bila saya klik continue, so dia dah createkan satu kolom baru, represent respondent ini berada dalam age kategori mana. Senang kita nak record. Boleh? Adakah saya menggunakan bahasa yang asing? Sebab masih serius tau. Ya. Is it okay? Boleh? Okeylah, ada respon lagi tu okeylah. Okey, so dah siap yang ni. So saya boleh gerakkan yang ni, kolom ni, saya klik and drag. Yang klik and drag, saya boleh pindah dia ke sebelah. Kalau tadi saya dah tak ada kolom ni kan, saya dah ada kolom baru, maknanya orang umur 22 dia kategori 2. Sebab saya ada tadi kan, bawah 21 kategori 1, 21 sampai 30 kategori 2. So saya dah ada lah setiap kategori. Senang untuk saya buat general report. Sekiranya awak perlu buat macam tu, proses ini adalah sekiranya perlu. Sekiranya tak perlu, tak perlu buat lah. Sekiranya perlu Okey, dah siap. Sekarang kita dah siap. Katakan saya dah buat data transformation, dah ready untuk analyze. Maknanya awak dah ready data awak dah tak ada data error, dah tak ada, semua dah cantik dah. Sebelum kita pergi data analysis, sama ada you nak buat t-test ke ANOVA, you kena buat satu lagi data, kita namakan sebab proses kita namakan EDA. We have to explore our data. Kita panggil exploratory data analysis. We have to explore our data. One of the data explore, we have to do a normality test. Normality test. So SPSS bagi kat awak simple aja normality test. So kita akan pergi pada normality test sekejap. So inilah normality test. Untuk normality test, ada dalam slide kalau awak dah download ke apa tu, sebab saya guna link buka normality test kan. So ini adalah normality test. Untuk kenapa kita perlu buat normality test? Majority
parametric statistic, data must be normal distribute. Okey, sekiranya data kita tak normal distribute, kita guna 6 parametric test. Sebagai contoh, awak nak guna t-test. Bila buat normality test, data tak lepas, awak kena guna main reasoning. Ataupun awak nak guna ANOVA, data tak lepas, awak kena guna crucial Wallis. Ataupun awak nak guna repeated ANOVA, tak lepas, awak kena fragment ANOVA. Okey, so untuk kelas saya tak tunjuk macam mana nak buat yang ni. Kita akan fokus kepada yang parametric sebab majoritinya akan guna parametric. Okey, so macam mana cara nak buat untuk normality test? Ada dua cara. Ada secara graphical dan secara numerical. Ini adalah secara numerical, ini secara graphical. Secara graphical dan secara numerical ini pun dia classified kepada 2 category also, iaitu based on descriptive, yang ni based on theory. Teori kata macam tu. So, okay, untuk SPSS kita akan guna dua terms ni, iaitu Saviro-Wicks dengan Kolmogorov-Smirnov test. Yang lain itu software lain guna. SAS dia tak guna dua atas, dia guna yang bawah. So ada banyak ni untuk test normality. So kita akan tengok yang ni, kita akan tengok ni. Sekiranya kita ada banyak ni, 1, 2, 3, 4, kita boleh buat 5. Selanjutnya kita akan buat 3. Kalau lepas 2, consider normal. Kita namakan sebagai approximate to the normal. Selalunya okay, apa yang kita buat ialah, first bila kita run SPSS, kita buat normality test. Bila kita run, kita akan dapat outcome macam ni. So dekat mana kita nak tengok? Kita tengok dekat first kita tengok Kolmogorov-Smirnov dengan Saviro-Wicks. Dekat sini kita akan check. Kita tengok dia punya significant value. So dalam kelas saya akan tunjuk macam mana buat normality test. So ini step yang pertama. Apa yang kita buat ialah kita tengok nilai significant ni. Kalau dia lebih besar daripada alpha selalunya adalah 0.05 social sign. Kalau lebih besar, mana data saya normal. Bila saya dapat Kolmogorov-Smirnov dengan Saviro-Wicks ni lebih besar daripada alpha, maknanya data saya adalah perfect normal. Tapi kan kebanyakan research kat sini memang tak lepas. Lalu kita akan dapat lebih rendah daripada alpha, 0.001 lah macam-macam. So jangan takut, kita pergi kepada tempat yang kedua, iaitu kita check secara graphical. Secara graphical ialah kita check dekat QTQ plot dengan different QTQ plot. So apa yang kita check ialah, kalau kita tengok data ni dia seolah-olah garis lurus, memang data saya normal. Ataupun data saya ni adalah majority scattered antara perpuluhan 3 dengan negatif perpuluhan 3. So dia ada skim. So kita create, ini secara graphical. Yang tadi adalah secara numerical. Ataupun kita tak puas hati lagi, ialah kita gunakan kita panggil Z-score for the skewness value. So apa yang kita buat? Kita tengok skewness value. Ada rule of thumb. Kalau kita tengok nilai skewness value ni, kalau dia berada di antara negatif 1 dengan 1, macam contoh saya ni adalah negatif 0.08. Nilai tu berada antara negatif 1, data saya adalah normal. So selanjutnya kat sini kita akan lepas. So bila lepas kat sini, kita boleh anggapkan data kita normal. Kita namakan sebagai approximate to the normal. Ada certain statistician plus minus tu pun dah tepat. Ataupun kita guna ratio. Apa yang saya buat ialah, contohnya macam mana cara SPSS boleh tolong kita. Kita klik dekat ini, katakan saya nak guna mean, ini saya nak ukur t-test. Saya nak tengok, is there any difference between male and female in terms of job satisfaction? Ini adalah data about job satisfaction. Ada beza tak job satisfaction antara lelaki dengan wanita? So bila saya nak compare antara dua group, tools yang saya perlu guna ialah t-test. So syarat nak guna t-test, data mesti normal. So macam mana saya nak test normality test? Saya klik dekat Analyze, saya klik dekat Descriptive Statistics, saya klik dekat Explore. Bila saya klik Explore, dia akan keluar pop-up box macam ni. Bila keluar pop-up box macam ni, saya pilih mana tadi yang saya nak analyze tadi. Mean Job Satisfaction. Masukkan dalam dependent list. Dan saya klik dekat plot. Saya kena tick dekat stem and leaf. Saya klik dekat normality plot with the test. Yang ni yang wajib. Yang ni option. So katakan saya kena tick dua ni. So kadang-kadang saya suruh juga student saya tick dekat histogram. Kita nampak secara graphical data kita tu skewed left or skewed right. Okay, dah klik continue. Saya klik juga kepada okay, ni dua kali double. Dia akan dapat outcome macam ni. So dia akan senaraikan semua tabel-tabel yang kita dah tick tadi. Macam saya cakap tadi, tempat yang pertama yang kita kena check ialah dekat test of the normality. Sebab kita buat normality test. Klik dekat sini, kita akan check nilai dekat sini. Sama ada lebih besar ataupun lebih kecil daripada alpha. Kalau dah mengikut pada saya punya ni lebih besar daripada alpha, maknanya memang confirm data saya normal. So I can use whatever test I want
if I choose parametric. Saya boleh guna ANOVA, saya boleh guna t-test, saya boleh guna apa saja parametric test. So settle. Katakanlah tak lepas yang ni. Tak lepas, saya akan pergi kepada numerical yang kedua, iaitu saya akan check dekat skewness value. Tengok kat sini nilai ni. Kalau saya dapati nilai ni berada di antara negatif 1,1, data saya memang confirm normal. Kalau kadang-kadang kat sini tak lepas, kat sini lepas. So kita boleh katakan sebagai approximate to the normal. Boleh dianggapkan macam tu. So ataupun nak confirmkan lagi, saya ambil skewness value, saya bagi dengan standard error. Saya dapati nilai dia adalah negatif 0. So berada antara negatif 0.25 plus 25. So data saya adalah perfect normal. So saya boleh guna apa saja, ataupun saya boleh check kat sini dah macam pair curve. So kita dapat macam ni, ataupun saya akan check dekat QTQ plot, dia seolah garis lurus. Ataupun saya tengok different, dia data saya ni lah berserak di antara negatif 3, 0.3 dengan 3. Yang tu semua kita check. Selalunya kita akan cerita benda ni dalam appendix lah. So takut bila orang tanya, buat tak normally test? Buat. Boleh tak saya tengok data explore? Saya kata ada dalam appendix 3. So kita tahu apa kita buat kan. So bila siap ni, maka kita boleh guna semua sekali apanya test yang kita buat. Itu yang kita gunakan untuk normality test. Boleh kan? Okey, seterusnya ialah kita akan pergi kepada data analysis. Untuk data analysis, okey, dah buat normality, dah tengok siap, kita akan pergi kepada data analysis. So data analysis bergantung kepada apa yang kita nak. Okey, katakan ialah kita nak guna t-test. So yang ni saya tak tunjuk, tapi dalam kelas untuk hari ini saya cuma tunjuk t-test dengan ANOVA. So macam mana kita nak buat t-test? Untuk t-test, ini adalah untuk t-test. So kita kena tahu apa itu t-test dahulu. Okey, t-test ialah inilah objektif kelas saya. T-test ni apa? Ialah kita nak tengok difference between two groups. If your group more than 2, you cannot utilize t-test. Kalau masih guna t-test, awak telah buat kesilapan, iaitu awak increase error. Sebab apa itu error? Alpha value itu adalah error. Setiap research dia akan ada error. Kita nak reject, kita akan buat dipanggil error type 1, error type 2. So kita akan tengoklah alpha value tu. So contohnya, I want to compare between CGPA in terms of gender. I want to study about job satisfaction between technical and non-technical. So ini objektif saya, okey, saya nak tengok ini adalah compare antara dua grup, saya guna t-test. Okey, so untuk t-test, dia ada syarat dia. Syarat dia ialah data DB mesti interval ataupun ratio, ataupun dalam SPSS kita akan buat nama sebagai skill. Dan data IV ialah nominal ataupun ordinal. Okey, contohnya saya nak tengok CGPA antara lelaki dengan wanita. So ini adalah DB, apa yang data yang saya nak ukur. Apa data IV saya, iaitu gender, dia male dan female. So data mesti normal distribute. So data ni mesti normal distribute. Saya kena buat normal t-test. Okey. So ada beberapa jenis t-test. T-test ni ada dua, ada 4 sebenarnya. Tapi yang biasa kita guna adalah 2 saja, iaitu pair sample t-test ataupun independent sample. Apa yang dikatakan sebagai pair? Contohnya saya nak tengok knowledge awak sebelum bacteria ini dengan selepas bacteria ini. So pre and post. Contohnya saya nak ukur quality works of life my staff. So I ask them to give a measurement before join. So dia akan ukur lah before join as a staff. So what is your value after join? So dia akan ada measurement lain. So saya akan compare. Ada beza tak? Bila next situation, kita namakan sebagai pair sample t-test. Sebab kita guna sampel yang sama tapi ada 2 test. Ada satu lagi independent ataupun t-test, kita beza 2 grup. Ada beza tak antara kumpulan belah kanan, kumpulan belah kiri? Dia tidak melibatkan orang yang sama, orang yang berbeza. Itu kita namakan sebagai independent sample t-test. So kita akan ada 2 grup, kita compare. So saya akan tunjuk satu saja independent sample t-test. Contoh dia. So inilah step yang kita kena buat. So kita akan step satu-satu. So kita akan tengok state hypothesis. That's why we need to know what is our hypothesis. So based on our hypothesis, we have to know what is our alpha, what is error we live in. Alpha, dan dia ada satu formula. Kita akan buat keputusan sama ada reject HO ataupun fail to reject HO. So nanti dalam kelas SPSS, kalau masuk kelas saya nanti 5 Januari ada satu kelas. So kita akan bincanglah kat sini. Ada setengah student kat sini pun dia dah mula confused.
And reject HO, fail to reject. Reject dengan fail kan negatif. Negatif patutnya kalau tulis senang accept je lah HO. Kan? Tapi dalam bahasa statistik kita guna fail to reject sebab kita nak remain perkataan reject HO. What is our purpose? We try to reject HO. So we reject or we fail to reject. Okay, so apa yang kita buat? Lebih test ini apa yang kita buat ialah bila kita nak compare dua group, kita kena buat satu test. Kita namakan sebagai lebih test. Itu saya kata tadi, dalam statistik bila kita buat hypothesis testing by using inflation statistik, dia ada test-test yang awak kena lepas. Sebab test-test tu yang bentukan statistik itu adalah ada reliability, ada validity. Kalau kita tak buat benda ni, dia orang kata data kita ataupun analysis kita tak valid, tak reliable, tak lepas test dia. Okay, so salah satu test ialah kita namakan sebagai lebih test. Lebih test ini apa dia lebih test? Kita nak compare dua group, kita kena pastikan dua-dua group itu mempunyai knowledge yang sama, ada setara in term of variation. Okay, so kita akan tengok, senang juga SPSS tunjuk kat kita. Sebab daripada lebih test ini kita boleh tahu nilai signifikan mana yang kita nak pakai. So kita akan tengok contoh dia, saya buat macam ni. Ini contoh dia. So contoh dia, I want to study job stress in between two employees group. This is a data. So saya punya alpha ialah 0.05. So saya masukkan data. So step yang pertama dalam SPSS kita kena define. Step yang kedua apa? We have to key in and define and key in. Okay, lepas key in barulah kita kena buat, kita boleh buat analyze. So sebelum analyze, kita kena explore dahulu. Kita test sama ada normal atau tak normal. Katakan data ada normal, kita nak buat apa sekarang? Independent sample t-test. Klik dekat compare mean, klik independent sample t-test. So apa yang kita nak buat? Job stress. Group kita apa? Variable. Kita define group tadi 1 dan 2. Sebab male and female. 1 dan 2 ataupun group 1 atau 2 kita yang define. Kita masuk, kalau kita guna 01, kita masuk 01. Klik continue, dah dapat. Dah kena banyak typo. So kat mana kita nak check dahulu? Kita akan check dekat lebih test dahulu. Lebih test ini untuk menentukan sama ada mereka equal variance ataupun unequal. Kalau mereka equal variance, kita guna nilai signifikan di atas. Sebenarnya apa statistical tool outcome ialah kita nak tengok significant value. So kita nak compare dengan alpha. Kita compare dengan alpha. Keputusan dia kan, tengok significant value lebih besar daripada alpha, sama ada itu adalah fail to reject. Kalau lebih kecil daripada alpha, reject kita punya hypothesis. So kita tengok kat sini. So ini adalah lebih besar daripada alpha, kita guna yang atas. Dan ini pun lebih besar daripada alpha, fail to reject. So apa outcome kita? No significant difference in job stress between two employees. So apa yang kita perlu buat? Kita ambil lah dia punya standard format. Ini adalah how to write a report using apa style. Apa style? Dia dah bagi dah dia punya template macam mana kita nak tulis report. So kita masuk saja tempat yang warna merah ni dengan data kita. Ayat-ayat lain semuanya adalah ayat standard. Yang jadi isu dia ialah bila saya ajar SPSS kat student saya, bila supervisor baca, dia ada 3 student. Student tu semua masuk kelas saya. Dia tengok ayat ni tiga-tiga sama. Sebab apa? Dia copy paste. Dia tukar je. Sampai tulis report pun sama. Dia kata dah, ini mesti daripada kau ni buat. Saya kata suruh copy paste je. Saya kata copy paste je, ini standard. Tapi tubahlah sikit kan. Tak nampak dah sama kan. Okay, so kita akan masuk data-data ni. Nanti kita tunjuk macam mana nak baca. Dan inilah apa style report. Kita akan letak table. Dia nak nilai P, nilai A, berapa data, berapa standard deviation, nilai T, nilai P. Nilai P dah menentukan sama ada reject expo ataupun tak reject expo. So ini how to write a report. Ayat yang pertama kita tulis report ialah what is a statistical tool we are using. So based on this problem, we are using t-test. What we try to test, we try to compare between job stress between administrative and support. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, apa dia punya outcome? Reject HO ataupun fail to reject. Dalam isu ni adalah kita fail to reject. There is no significant difference. What is our hypothesis? Is there any difference between A and B in terms of what kita sebut? So kita tulis outcome. The result show that the group work does not have effect job stress at the 0.5 level. Sudah siap report. Itu untuk kita. It's okay? It's okay?
Okey, dan katakanlah kita nak guna yang kedua, iaitu ANOVA. ANOVA sama saja konsep dia. So dia adalah dia punya dalam kelas saya nak objektif dia. ANOVA beza dengan T-test tak jauh. ANOVA dia guna untuk grup 3 dan ke atas. Katakan saya nak compare antara grup A, grup B, grup C. So kita guna ANOVA. Kenapa kita tak boleh guna T-test? Sebab katakan kita nak compare antara 3 grup. Kalau kita nak compare antara 3 grup, gunakan T-test. A dengan B satu compare, A dengan C satu compare, B dengan C satu compare. So berapa kali test kita buat? 3 kali test. 3 kali test. Setiap kali test kita akan limit error 5%. Kalau 3 kali test, berapa persen dah kita punya error? 15%. Research kita 75% je tepat. Jadi mana orang tak berapa nak percaya kat research kita. Kalau research kita canggih, kita kata error saya ialah 1% saja. Selalunya research engineering dengan medical, dia punya percentage error adalah 1%. Sebab kita boleh percaya dengan research dia 99%. Okay, so kita nak compare 3 group. Okay, inilah dia punya syarat, sama saja dengan T-test, cuma yang beza ialah bilangan group. Contohnya, I want to study about GPA between college. So, ini dia punya assumption dia. Untuk ANOVA dia ada banyak lagi syarat dia. Syarat yang pertama mesti normal. Syarat yang kedua, data mesti homogeneity of the variant. You kena buat lagi sekali the weight test. Mana kita nak compare antara A, B, C. Contohnya saya nak compare performance. Saya kena pastikan grup A, grup B, grup C mempunyai performance yang sama, kebolehan yang sama. Baru adil. Kita namakan compare yang adil. Contohnya saya buat problem based learning. Saya satu grup problem based, satu grup non-problem based, satu grup guna IT. Grup IT dengan non-problem based semua budak-budak lemah. Grup yang problem based semua budak-budak special student. Student preparation nak pergi ke overseas. SPM dia orang semua A. Yang ni semua student biasa. Confirm performance untuk problem based akan high. Yang tu compare yang tidak adil. Saya kena pastikan dia orang punya. So kita kena buat homogeneity of the variant. So kita akan buat. So apa yang kita buat ialah untuk ANOVA dia ada satu test ekstra yang kita kena buat. Kita namakan sebagai post hoc test. Okey, ANOVA ni dia cuma beritahu kita nak compare antara grup A, B, C. ANOVA kata yes, ada beza antara mereka. ANOVA tak boleh beritahu beza antara siapa, antara A dengan B ke, A dengan C ke, tak boleh tahu. Yang boleh bagi beritahu kita ialah post hoc test. Dan post hoc test ni pula kita kena tengok sama ada nak guna teki ke nak guna game Howard. Ada situasi kita kena guna teki, ada situasi kita kena game Howard. So itu dia syarat-syarat dia. At least kalau awak nak guna ANOVA, awak tahu dia punya konsep tu. Bila awak tanya kita boleh jawab. Kenapa awak guna teki? Kenapa awak guna game Howard? Kita tahu kenapa kan. Okay, so kita guna the base. Okay, so inilah dia punya best compare. Kita akan tengok contoh dia macam ni. Contoh dia So I want to study about the job satisfaction between 3 groups, executive, supervisor and technical staff. So this is the data about the job satisfaction. So what is our first task or step? We have to define our data, we have to key in our data. So I key in, so dah siap. So kita dah buat normality test, data saya semua normal, 3 group. So saya pergi dekat compare me, one way ANOVA. So kalau kita tengok dia punya pop-up box ini sama macam T-test tadi. So memang saya minta maaf lah sebab kita belajar benda ni, you kena ada komputer kat depan. Kalau sekarang ni you tengok klik je lah dulu, habis kalau cepat-cepat. Saya nampak muka tu, cepatlah klik. Tak payah cakap banyak. Sekejap saya ada lagi lebih kurang 2 minit, kita habis lah. So kita masuk. Dan kat sini dia ada post hoc. Kita akan klik dekat post hoc, kita akan pilih. Dekat post hoc ini pun ada macam-macam dia punya, kita kena klik. Kalau nak compare group, the best adalah teki. Guru saya cakap lah. Kalau guru you belajar tempat lain, mungkin dia kata guna LSD. Kalau guna Excel akan keluarkan LSD. Kalau guna SAS dia fokus kepada Biforoni. Kalau SPSS dia fokus pada teki. Adalah tu macam-macam. So kalau awak tanya kenapa, saya pun tak boleh nak jawab. Sebab saya selalu guna teki. Dan saya daripada literature saya, teki is the best if you want to compare groups. Okay, dan kita guna tick juga dekat game Howell.
Sebab kita kena tengok dia punya homogeneity test tadi, sama ada dia adil, compare yang adil ke compare yang tak adil. Sekiranya compare yang adil, kita guna teki. Sekiranya compare tu adalah compare yang tidak adil, masih lagi boleh compare, tapi kita guna game forward. You faham kan apa maksud adil tak adil tadi? Okay, so klik continue. Yang kita klik option, ini kita klik dekat homogeneity order variable, kita kena buat test. Tik dekat sini, min plot, descriptive, continue. So kita akan dapat semua table. So nanti kalau masuk kelas saya, kita akan buat step by step. Saya akan buat step by step, saya akan bagi suatu data. You kena klik kejap, at least you ada as-on exercise. So first saya akan check dekat ANOVA. Daripada ANOVA table ini, saya akan tengok dekat mana? Saya akan kena tengok dekat ni, significant value. Okay, saya compare dengan apa? Saya kena compare dengan alpha value. So bila saya compare dengan alpha, dia adalah lebih kecil daripada alpha. Bila kecil daripada alpha, reject HO. HO kata apa? Null hypothesis. Null ni selalu tidak. Kita nak tengok apa sekarang? Beza. Null hypothesis kata tidak ada beza. Jadi saya reject tidak ada beza. Maksud dia apa? Ada beza. So reject HO maknanya ada beza. Maknanya ada antara grup itu tak sama dia punya mean. Ada perbezaan. So bila ada perbezaan, saya kena check. Saya kena go deeper. Dekat mana? Antara siapa yang beza. Yang tu barulah saya akan pergi kepada push hop. Okey, saya dah dekat push hop, so saya ada dua, sama ada teki ataupun game forward. Nak tahu saya nak guna teki ke game forward, saya kena pergi check dekat homogeneity test. Dekat sini, saya tengok kat sini nilai signifikan ni. Kalau dia lebih besar daripada alpha, data ni adalah homogeneity, compare yang adil. Bila compare yang adil, saya kena guna teki. Kalau kita dapati nilai kat sini lebih kecil daripada alpha, dia adalah compare yang tidak adil. Kena guna game forward. So, pergi dekat situ, kita guna teki. So, klik dekat teki, kita check kat sini. So, dalam ni kalau kelas raya, saya akan ada satu lagi table kat bawah. Ini teki, dia akan compare menggunakan game forward. So, dekat teki, kat mana kita nak tengok, sebenarnya kita ada banyak kolom. Kita kolom dekat significant ni. Klik dekat kolom. Apa yang kita tengok ialah kalau tengok yang warna merah tu lebih kecil daripada alpha. Yang warna biru lebih besar daripada alpha. Maknanya yang lebih kecil daripada alpha, maknanya dia adalah beza, ada beza. Lebih kecil daripada alpha, reject HO. HO tak ada beza, reject tak ada beza, ada beza. So ada beza antara executive dengan supervisor, ada executive dengan technician, ada beza. Tetapi tidak ada beza antara supervisor dengan technician. So okey, kita dapat keputusan dah. Ada beza antara mereka in terms of satisfaction. So executive tak ada beza, tapi ni sama. So daripada saya tik dari B-block pun, daripada B-block ni kita dapati antara executive dengan supervisor ada beza. Jauh executive dengan technician, tapi antara supervisor dan technician tak ada beza. So daripada situ saya keluarkan dia punya outcome. Inilah outcome yang kita ada. So there are no significant difference in job satisfaction among three employees group. Ini kita punya hypothesis. So daripada sini saya reject no significant difference. There are significant difference. So reject HO, there is significant. Based on the post hoc, they are reverse significant between executive and supervisor, executive and technician. So how to write a complete report? This is a complete report. Kita akan tulis complete report. Saya akan tunjuk ayat yang pertama apa yang kita guna, ayat yang kedua apa outcome kita, ayat yang ketiga apa teki, ayat yang keempat kita buat conclusion simple. So jangan bincang banyak-banyak kat sini. Yang kita perlu bincang panjang dekat chapter mana? Chapter 5. Chapter 4 kita cuma beritahu outcome research kita saja. Okay, so barulah chapter 5 barulah kita cerita. Ali dulu cakap macam tu, Abu cakap macam ni, John cakap macam tu, research saya cakap macam ni. So kita buatlah comparison everything. So daripada 100 muka surat, bolehlah kita tulis jadi 250 muka surat. Bila dah tulis 250 muka surat, bila pergi Viva, boleh tak kurangkan jadi 90 muka surat je? Itu pun masalah juga. Ada, bila pergi, dia kata tebal sangatlah awak punya thesis ni, jadikan 100 je. 50 nak kena hilang. Apa yang hilang, semua rasa nak masuk kan? So, bagi saya, senang nak delete daripada nak tambah. Tulis je dulu, bagi supervisor awak baca. Jangan baca untuk supervisor awak. Yang jadi masalah pada student, dia buat kita supervisor. Dia tulis-tulis, dia baca. Dia tulis-tulis, dia baca. Sampai sudah tak hantar pada supervisor. Esok diutik, awak hantar kat supervisor. Supervisor beritahu, ingat saya nak baca 205 buku surat. Bukan awak seorang, ada 5 orang. Semua esok. Supervisor kata, awak hantar je lah dulu. Apa awak kena dalam Viva, awak punya masalah. Sedih tak dengar macam tu?
Amat-amat sedih. Sedih Okay, so ini dia punya template kosong. So itu saya kata kita dah ada dummy dah. Kita dah ada template, kita dah ada dummy. Tunggu nak isi. Okay, itu adalah untuk one way ANOVA. Okay, dan satu lagi yang saya nak share ialah iaitu sekiranya kita nak tengok relationship, SPSS boleh tolong kita untuk tengok. So another research ataupun another objective of the research, we want to study about relationship. What I show you, T-test and ANOVA is a different. So if you want to study about relationship, one of the tools we have to utilize Pearson. Okay, Pearson ini, kalau kita tengok dia ada banyak tadi. Kalau okay, so Pearson ini, inilah formula-formula dia. Kita tak belajar formula tu. Kita nak compare. So I want to study about relationship antara A and B. So contohnya I want to study about what is the is there any relationship between job stress and job satisfaction. So syarat dia antara A dengan B itu data mesti kedua-duanya ialah mesti ratio data, interval data ataupun data adalah data nombor. Tak boleh data nominal ataupun ordinal kalau nak guna relationship atau Pearson. So dan kedua-dua data ini mesti normal curve dan kedua-dua data ini ada linear regression. So semua SPSS boleh tolong awak. So contohnya awak kata awak nak study about relationship, awak beritahu awak guna Pearson. So antara seorang cukup mas dia akan tanya, data awak ni linear tak? Awak kata apa tu linear? Awak buat linear regression tak? Kalau nasib kita baik, kita dapat examiner tak tahu statistik. Cantik. Kita goreng dia OU semua. Kalau selalunya dia orang tahu. Bila tahu dia akan tanya soalan-soalan basic yang soalan basic kita tak tahu. Faham kita. So at least kita kena tahu kan. So contohnya okay, so apa yang kita cari dalam saya punya relationship itu ialah saya cari dua benda. Direction of the relationship, the strength of relationship. Berapa kuat hubungan tersebut? Hubungan itu positif atau negatif? So kita akan tengok dua. So dia ada dia punya skill lah. So kalau ikut Cohen, nilai A itu kalau lebih kecil daripada 3 weak. Antara 3 dengan 5 moderate, more than 5 is quite high. Tapi kalau guna rule of thumb daripada Guilford, dia ada banyak lagi, ada 5 skill. So selalunya student suka guna ni. Sebab dia dapat result 0.5 dia happy, strong relationship. So kita boleh goreng banyak sikit. Okay, so kita akan buat. Contohnya I want to study about the relationship between assignment and test. So this is the data. So what I have to do, I have to test whether data is normal or not. Let's assume that my data is normal. Saya kena define, masukkan data. So senang aja, bila saya klik dekat analyze, correlate, bivalent. Bivalent ialah antara dua variable. Klik, kita akan masukkan dua-dua variable kat sini. Dan saya dah decide data saya normal, saya boleh guna Pearson. Kalau data saya tak normal, katakan saya nak compare, saya nak tengok relationship antara A dengan B. Data saya salah satu tak normal. Dan bila kita transform pun tak normal, kita tak boleh guna Pearson, kita boleh guna Spearman. Klik Spearman, tukarlah kalau kita buat normality tak lepas, kita klik kat Spearman. Klik OK, kita akan dapat table dia macam ni. So kat mana kita check? Kita check dekat nilai kotak ini je. Dekat sini nak menunjukkan nilai sama ada ini berapa kuat dia, positif atau negatif. Kalau kat sini dia positive value, mana hubungan dia adalah positif. Okay, so dan kat sini dia dah dalam 0.1, kita tolak dia punya hypothesis. HO. Apa HO? Tidak ada hubungan. Tolak tak ada hubungan, ada hubungan. So ini ada reject, ada hubungan dan hubungan dia adalah positif. So macam mana nak tulis report? Inilah kita tulis report. Ayat pertama, apa tool yang kita pakai, kita nak buat apa keputusan dia, kita tulis sikit report. Okay, so itu adalah Pearson. Dan apa yang awak perlu sebenarnya untuk buat SPSS ini, simple aja. Kita kena tahu apa kita nak. Jangan guna je SPSS. So every you tahu dalam kelas ni tahu apa you nak. Itu sebab apa saya mulakan kelas saya tunjukkan statistik apa yang awak nak sebenarnya. Macam mana awak nak tahu statistical tool yang awak nak pakai bergantung kepada research objektif awak. Daripada research objektif, awak keluarkan research hypothesis. So kalau ada research hypothesis, memang it's very clear what you want. Okay, so kita kena setiap kata awak nak guna T-test. T-test ada syarat-syarat dia, ada requirement, ada assumption dia. Kita run, kita akan dapat. So saya harap dengan apa yang saya share, saya ucapkan selamat maju jaya. Ada apa persoalan?
Okey, dia tanya, katakan kita tengok bila saya guna alpha 0.05 lepas, tapi bila saya guna 0.01 dia tak lepas. Okey, kita yang decide kita punya alpha berapa. Macam mana kita nak decide? Based pada nature of the research. Kalau research engineering dengan research medical, selalunya dia akan decide. Dalam literature semua orang guna 0.01. Sebabnya kenapa? Dalam medical, contohnya you buat antara obat A dengan obat B. Research yang kita orang buat ni, kita ada error tau 5%. 5% tu siapa makan obat ni meninggal. Boleh ke medical macam tu? Tak boleh. Dalam medical kadang-kadang dia punya research dia ialah 99.9% tepat. Dia punya alpha dia 0.01. So bila kita punya alpha tu kecil, apa jadi pada research kita? Selalunya tak signifikan. Selalunya tak signifikan. Itulah. Sebenarnya kalau ada, bergantung kepada kita Iksan. Nak pergi ke bawah ke lagi ke boleh. Kalau you tengok 0.5 lepas, 0.1 lepas. Tapi tak boleh juga hipotesis ni 0.5, hipotesis ni 0.1. Serentak ada orang macam tu. Saya tak ada lagi pengalaman macam tu. Daripada knowledge saya pun kita akan decide berapa alpha selalunya yang kita guna adalah 5% lah. Terutamanya kalau kita guna survey form. Kita leave it 5%. Selalunya yang 1% ini kalau data daripada database ataupun data daripada lab. Boleh? Harap-harap menjawab. Ada kesalahan? Saya tanya tentang population Randy Morgan table. Boleh tak kita kesan sebab lecturer ni kadang-kadang dia bagi student cari bayar pada student. Ini satu kes yang saya tak sebut siapa apa benda lah. Cuma saya nak tanya saja sebab doktor kata boleh kesan dari segi ni kan, result dia. Tapi in this case katakan dia nak population dia dalam 500 orang contoh, student dia buat apa? Dia bawa balik 5 orang je pun, tapi dia buat antara dia aja. So dia jadikan tu 500. So dia bagi pada lecturer ni. So dia pun proses data tu, dan finding tu dia present by wall semua lulus dah lepas dah dapat doktor pun. So kenapa tak dapat detect? Mungkin tak dapat detect sebab sebenarnya kalau kita duplicate data, kita boleh tengok pattern tau. Kalau dia memang betul-betul student tu smart, dia boleh buat nampak dia tak duplicate. Tapi kalau dia duplicate bodoh, dia boleh kesan. Sorry, saya guna kata duplicate bodoh lah. Kalau student tu dia smart, contohnya dia cari 5 je kan, saya bisa dapat. Dia cari 5 je, dia copy 5, copy 5. Tapi bila kita tengok pattern dia tu sama, pattern sama. So itu sebab ada serta-serta research kita, kalau betul-betul genuine research kita nak tengok. Itu kalau kita masa kita buat research framework, kita kena ada population list. Kalau dalam research method kan, kita tak boleh main data main ambil je. Sebab kita kena ada sample framework. Contohnya saya ada population. Contohnya saya buat research dengan TMP. TMP akan bagi kepada saya senarai semua staff dia. Saya kata saya gunakan random sampling teknik. Random sampling teknik, saya kena clusterkan dia. Sebab saya tak boleh ambil daripada situ random 135,000. Saya kena clusterkan dia. Sebab research saya adalah satu Malaysia. Saya kena data yang saya ambil kat Kota Baru represent population kat Kota Baru. Kalau selalunya inter sampling teknik tu dipersoalkan. Kat situ kita boleh detect. Bila kita ada data ambil kat mana, berapa population, dia akan sangkut kat situ. Data tipu kalau dia tak pergi collect, memang dia sangkut. Adalah selalunya kalau kita nak tahu data tu betul genuine tak genuine, kita akan detect dia chapter 3 dalam sampling teknik. Tengok dia perfect, cantik, semua curve cantik. Ya betul. Real research susah nak dapat yang memang betul lah. Sebab kita deal with the human. Kalau survey lah, kalau guna statistik tu sebenarnya dia ada juga. Dia ada, kita guna KMO. Boleh buat juga. Sebab KMO ni dia ada nilai mean,
kita akan tengok sekeliling dia. Kita akan ada satu nilami sekeliling dia, sebab manusia ni, budaya kerja dia di satu lokasi dengan satu lokasi berbeza. Kalau genuine research lah. So satu tool yang boleh detect tu saya tak jumpa lagi lah. Tapi selalunya kita akan check in terms of sampling technique lah. Kalau dia menipu, memang dia sangkut kat situ. Kita tanya soalan ke kiri satu, ke kanan satu, soalan tengah satu, confirm dia akan last sekali dia mengaku saya copy. Kita kan adalah cara dia. Tapi jangan sangatlah kita nak sebab this is academic exercise kan. Dan itu etik lah, etik ni susah. So saya harap membantulah jawapan tu. Saya tak ada statistik tool yang boleh detect. Wah, tipu je. Okay, last question. Okay, last. Boleh. Okay, tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya tadi kan testnya one way. One way ANOVA. Ya. Kalau kita nak check tentang relationship itu kan ada yang two way, yang di ANOVA tu. Kenapa tak guna yang two way? Karena tadi tu One way ANOVA. Karena di question pertama tu ada check tadi tentang relationship. Okay. Kalau kita guna two way itu apa bezanya dengan one way? Okay. Apa makna dia one way, two way tu ialah selalunya research kita, kalau one way ni kita dah tahu arah dia, positif atau negatif. So untuk relationship ni I don't know which way. Contohnya kalau one way tu A berhubung secara positif dengan B, itu memang kita tahu dah positif. Ataupun A berhubung negatif dengan B berdasarkan pada literature. Daripada literature kita akan tahu kita punya arah ke kanan atau ke kiri. Tapi untuk memudahkan kita, we don't know whether it's positive or negative. We have two way. Itulah kita akan buat. Dan itu kita guna two way. Adalah dia punya statistik teknologi, dia punya terminologi. Saya ucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. So saya harap anda maju jaya. Dan untuk detail pasal SPSS boleh join workshop saya dekat FPSW. Saya ada yang terdekat ialah 5 Januari kata saya. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Diminta meja